Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So inilah yang dinamakan karma. Kesian abakau ya kena khianat. Jadi inilah namanya pengkhianat telah dikhianati. Apabila mengkhianat itu pastinya ya tidak kira cepat atau lambat karmanya pasti ada. Inilah yang berlaku ya kepada sekutu kepada Muhyiddin Yassin yang tidak memberikan sokongan beliau dan berpaling tada ya tidak mau bertanding pada PRN yang akan datang bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Satu kekecewaan besar buat Abakau dan juga Perikatan Nasional apabila SAPP mau tanding pilihan raya negeri Sabah di bawah GRS dan bukannya di bawah Perikatan Nasional. Kalau sebelum ini hebat mereka bersama-sama mengkhianati, tapi hari ini pula lain pula jadinya. Apabila Presiden Yong Teck Lee, Presiden SCPP mengakui hasrat itu mengundang kemarahan pengurusi Perikatan Nasional Sabah, yaitu Ronald Kiandi, walaupun tegas mau komponen gabungan tersebut. Parti Maju Sabah SCPP berkeras tidak mahu Perikatan Nasional bertanding pada PRN Sabah, walaupun parti itu menjadi komponen gabungan tersebut. Presidennya Yong Teck Lee berkata, atas pendirian itu ia mengundang kemarahan pengurusi PN Sabah Ronald Kiandi selepas menyatakan hasrat SCPP mau bertanding atas tiket gabungan rakyat Sabah ataupun bertanding ya bersama dengan kerajaan Sabah pada ketika ini. Beliau berkata SCPP masih menjadi ahli PN, namun pendirian itu kekal dan beliau sudah menyuarakan kepada kepimpinan Perikatan Nasional agar tidak meletak calon. Kita masih member ahli PN dan saya sudah cakap masa PN tidak bertanding di Sabah pada PRN. Mereka memang marah. Ronald Kiandi pengurusi PN Sabah dan lain-lain, itulah pendirian SCPP katanya. Sejak PRU 2022 kita sudah umum bahwa SCPP akan bertanding guna lambang GRS, bukan Perikatan Nasional. Kali ini pun kita sudah maklumkan akan bertanding di bawah JRS menggunakan lambang JRS katanya menurut berita harian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan perwakilan dui tahunan SCPP di Kota Kinabalu. Ya Yong yang juga bekas Ketua Menteri ketika mengulas lanjut berkata, pendirian membantah parti Semenanjung bertanding di Sabah sudah lama disuarakan. Bagaimanapun ia hanya pendirian parti memandangkan undang-undang tidak melarang mana-mana parti untuk bertanding. Jadi rakyat yang akan putuskan siapa yang mereka pilih. Kita konsisten bahwa parti Semenanjung tidak patut bertanding di Sabah untuk PRN katanya. Namun undang-undang tidak melarang, jadi tidak perlu marah-marah kerana itu hanya pendirian kita katanya. Selain itu SCPP PN turut dianggotai PAS Bersatu Gerakan dan terbaru adalah Parti Rakyat India MIPP. Jadi sebenarnya bagi saya eloklah ya JRS ini tidak menerima SCPP ini. Karena apa? Mereka ini hanya mau bertanding untuk dapat kuasa. Ya, kalau benar mereka setia dengan perjuangan, kenapa harus meninggalkan Perikatan Nasional? Kalau betul teruskanlah bersama dengan Perikatan Nasional. SCPP ini pun bukan juga ada makna ya di dalam politik Sabah ya, sudah lama hilang begitu, baru saja muncul sekarang ini mau bersama dengan kerajaan. Bagi pandangan saya hanya kerana kuasa dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Jadi apapun, inilah satu berita yang agak mengejutkan kita apabila SCPP membuat pendirian tidak mau bertanding bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi mereka masih ahli. Maksudnya ada udang di sebalik mi. Ya, kalau mereka mau bertanding di bawah JRS, mereka kena keluar daripada Perikatan Nasional. Jangan bertanding di bawah JRS tapi mereka masih bersama dengan Perikatan Nasional. Itu membawa maksud yang banyak tersirat di sana. Ya, contohnya kalau mereka menang, ya, mereka akan mengatakan mereka dari Perikatan Nasional, mereka beli tubuh kerajaan dan sebagainya. Mungkin itu yang mungkin direncanakan oleh mereka dan sebagainya. Itu persoalan yang menarik untuk kita lihat sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi berita yang ingin saya kongsikan adalah hanya halusinasi. Ya, kata pemimpin DAP berkait perlawanan PAS sertai kerajaan perpaduan. Adakah PAS ini cuba bermain magic ya,
Seakan-akan kononnya mereka dipelawan untuk masuk kerajaan perpaduan, ya, demi mungkin untuk tinggalkan Perikatan Nasional, tinggalkan Bersatu yang kini berdepan dengan pendakwaan, rasuah, penyelewengan, projek skandal seperti Jana Wibawa dan juga penghinaan ya kepada yang di Pertuan Agong. Mungkin ya itu mungkin yang sedang berlaku ya, huru-hara di dalam Perikatan Nasional ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan pemimpin DAP ini, karena baru-baru ini Marsidul Ampas Hasim Jasin membuat dakwaan ya, karena katanya ada usaha untuk mempelawa Parti PAS itu bersama dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi pemimpin DAP dan UMNO membidas Marsidul Ampas Hasim Jasin yang disifatkan hanya berhalunisasi apabila terus mendakwa ada usaha menjemput parti itu bersama dalam kerajaan perpaduan. Ahli Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat DAP iaitu Sheikh Umar Baghrib Ali berkata, dakwaan itu hanya kabar angin kerana tiada perbincangan rasmi daripada Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Jadi kena faham, sebarang proses untuk tambah anggota dalam Kerajaan Perpaduan perlu dibincangkan pimpinan. Mungkin PAS katanya rasa tak keruan nak duduk dalam kerajaan halunisasi Hasim sahaja. Mereka berkemungkinan rasa rugi tidak bersama pemerintah yang komited pulihkan ekonomi rakyat, katanya kepada FMT. Dan baru-baru ini media melaporkan Hasim berkata ada usaha kononnya pihak tertentu mempelawa parti PAS itu bersama kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun menegaskan PAS perlu melihat semua aspek termasuk baik buruknya langkah tersebut. Selain juga berkata halangan ketika ini termasuk keengganan bersekutu dengan DAP walaupun pernah bersama dalam Pakatan Rakyat. Ketua Pemuda UMNO Selangor Imran Tamrin pula melihat kejahatan sedemikian sebagai sandiwara politik PAS yang sememangnya memasang hajat dijemput menyertai kerajaan. Katanya apa yang PAS cakap ini naratif dan cakap-cakap politik. Kalau betul ada tawaran katanya sudah tentu mereka ada terimalah ini sandiwara PAS untuk berada di tampuk kuasa. PAS mengharapkan dapat tawaran daripada Perdana Menteri, UMNO atau parti dalam kerajaan perpaduan katanya. Jadi PAS melalui Perikatan Nasional pernah dicadangkan membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan selepas tiada parti mempunyai majoriti pada PR15. Namun ditolak sebelum PS Barisan Nasional bergabung dan sebelum PS Barisan Nasional BN, GPS Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah JRS dan beberapa parti lain bersetuju untuk bergabung untuk membentuk pemerintahan di Putrajaya yang diketuai oleh Perdana Menteri kita hari ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu antara perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan. Yang pertama tadi, nampaknya Perikatan Nasional semakin retak menanti belah, mungkin akan karam tidak lama lagi ya, kerana satu demi satu pengkhianatan berlaku. Kerana apa sahabat semua? Apa yang kita lihat ini adalah karma ya, ini adalah karma. Ya, pengkhianat dikhianati oleh rakan mereka sendiri, dikhianati oleh rakan sekutu mereka. Kerana apa? Demi kuasa dan kepentingan politik, parti politik dan juga mungkin kepentingan sesetengah individu. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.